Ya, kita kembali mengikuti satu segmen bahasa dan kesusasteraan Melayu ya. Seperti yang dinyatakan tadi, tajuknya Bahasa Melayu Bahasa Rasmi Negara Brunei Darussalam. Dan kita rasa cukup berbesar hati untuk menerima ya tetamu kita ni pada pagi ini, iaitu Yang Mulia Puan Nur Syakimah alias Hurul Ain Nukhbah binti Robaha, iaitu selaku Pegawai Bahasa Dewan Bahasa dan Pustaka. Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar pada pagi ini? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Pertama sekali dalam pagi ingin mengucapkan ribuan terima kasih ya buat Puan Nurul Syakimah ya bersama kita pada pagi ini ya untuk mengetahui dan juga membincangkan lebih berkenaan dengan bahasa Melayu, bahasa rasmi negara Brunei Darussalam ya, dalam segmen bahasa dan kesusasteraan Melayu. Menarik juga topik kita pada pagi ini, Puan. Betul. Alhamdulillah. Memang negara bahasa kita, yang kita ni sentiasa gunakan. Bahasa Melayu di negara Brunei Darussalam ya. Jadi bahasa Melayu bahasa rasmi negara ya, sememangnya di negara kita ni Brunei Darussalam sudah sinonim ya dalam penggunaan bahasa Melayu. Jadi menerusi perbincangan kita pada pagi ini dalam segmen bahasa dan kesusasteraan, apa sebenarnya yang ingin disampaikan mengenai dengan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara kita ini? Silakan. Silakan, Puan. Okey, terima kasih dan saya pun mengucapkan terima kasih kepada Rampai Pagi kerana berkesediaan menjemput saya di sini, dan pada masa yang sama juga sebenarnya saya sengaja membawa tajuk bahasa Melayu bahasa rasmi negara. Sebab kalau kajian saya sendiri memang pemerdabatan bahasa Melayu di sektor awam saja. Secara umumnya saja, tapi saya di sini pagi ini membawa kira tajuk khas mengenai bahasa Melayu. Sebelum saya memulakan segmen ini, mungkin saya ingin bertanya, apa kefahaman kita mengenai bahasa Melayu bahasa rasmi negara? Apa dia bahasa Melayu yang kita gunakan di negara ni? Bahasa Melayu yang kita digunakan adalah bahasa Melayu standard yang biasa kita digunakan. Dan kalau harian kita ni dalam bahasa dialek Brunei. Okey. Dua-dua sebenarnya betul. Ya. Tapi kalau yang dimaksudkan dalam Perlembagaan Negeri Brunei memang bahasa Melayu standard. Memang penggunaan kita ni bahasa Melayu standard yang perlu tekankan di sini. Betul. Tapi pada masa yang sama pun saya tidak menyalahkan kalau komunikasi seharian kita ni memang menggunakan bahasa ataupun dialek kita ni sendiri. Pada masa yang sama, sejujurnya memang dalam Perlembagaan Negeri Brunei 1959 bab 82/1 bahasa Melayu yang dimaksudkan memang bahasa Melayu standard, tapi tidak dinyatakan di sana apakah bahasa Melayu yang kita gunakan. Tapi secara tidak langsung saya di sini juga dalam perlembagaan juga tersebut sebenarnya menyebutkan bahasa Melayu itu secara umum saja. Tidak mengatakan alah kita ni mesti menggunakan bahasa Melayu standard apabila dalam urusan resmi, tidak. Tetapi secara tidak langsung kalau dalam penggunaan ataupun surat-surat resmi ataupun dalam acara-acara resmi, kita ni memang secara tidak langsung menggunakan bahasa Melayu standard. Pada masa yang sama juga titah ke bawah duli pun memang menggunakan bahasa Melayu standard. Laras bahasa formal ataupun laras bahasa resmi. Walau bagaimanapun tidak dinafikan pada masa ini kita ni sudah menerbitkan, Dewan Bahasa sendiri sudah menerbitkan Kamus Bahasa Melayu Nusantara yang mana kita ni sudah ada menyelitkan beberapa istilah dialek Melayu Brunei. Seperti selalu kita menggunakan mengungkayahkan. Itu memang bahasa Melayu Brunei. Pada masa yang sama juga sebenarnya kita ni ada satu badan yang mana menangani bahasa Melayu. Ada tahu badan atau institusi yang menangani bahasa Melayu. Selain Dewan Bahasa, memang kita ni ada badan ataupun 4 negara, sebuah negara dalam pemerhatian kita ni. So kira under Mabim. Mabim memang diorang ada perbincangan untuk menyatakan satu-satu istilah itu boleh diangkat sebagai satu bahasa yang kita ni boleh gunakan sebagai bahasa Melayu standard. Sebab itulah terbitnya Kamus Bahasa Melayu Nusantara yang mana dari negara Indonesia, Malaysia, Brunei sendiri yang menyatakan satu istilah boleh diangkat menjadi bahasa Melayu yang boleh digunakan pakai di dalam kamus. Jadi sebenarnya adakah perbezaan di antara bahasa Melayu kita ni ya di negara Brunei Darussalam dan dengan bahasa Melayu Nusantara yang lain, sebagai contoh di Malaysia, Indonesia, Singapura dan sebagainya? Sebenarnya kita ni kurang lebih sama sebenarnya. Cuma kita ni lebih, kalau di negara Brunei Darussalam penggunaan istilah-istilah itu memang kalau yang bahasa dialek ataupun dialek Melayu Brunei memang jauh berbeza dengan mereka. Sebab itu
sebenarnya ada lagi soalan-soalan nanti. Bahasa Melayu standard ataupun bahasa ala Malaysia. Selalu orang menggunakan, kalau kita ni menggunakan bahasa Melayu standard sama kita ni bercakap, sama ada dalam situasi resmi, tapi memang tidak resmi, kita ni memang menggunakan dialek Melayu Brunei. Betul. Sebab untuk satu memang menyatakan hubungan keeratan antara kita ni bersama. Kirakan ada satu perkataan yang mana antara negara-negara lain tidak akan faham apa yang kita dimaksudkan. Betul. Tetapi yang mana sudah kita ni seperti saya maksudkan tadi, dalam Kamus Bahasa Melayu Nusantara sendiri memang ada menyatakan satu-satu istilah yang mana boleh kita ni guna pakai, yang mana diorang boleh memahami apa yang kita dimaksudkan. Mengungkayahkan tidak jadi masalah lagi pada masa ni, sebab memang keempat negara ni pun memang sudah menggunakan masa ni, Singapura pun menggunakan, dan yang negara pemerhati masa ni Thailand. Thailand sendiri pun memang sudah tahu apa mengungkayahkan. Memang ada satu istilah yang tadi boleh guna pakai dan dimasukkan, diserapkan kepada bahasa Melayu standard sendiri. Baik, alhamdulillah ya. Bayangkan saja Mahira, di negara kita Brunei Darussalam ada 7 puak. Ya. Di negara Indonesia ada beberapa puluh provinsi. Begitu juga di Malaysia dan juga sebagainya. Masing-masing dengan bahasa mereka. Kalau didengar-dengar memang ada macam bunyi-bunyi bahasa hampir Melayu sama, ya? kadang-kadang boleh kita ni fahami. Betul. Ya? Tetapi itu adalah bahasa-bahasa yang mereka gunakan untuk mereka berkomunikasi di sana. Ya? Betul juga sama sekali. kita ni di sini. Di negara bersalam. Ya. Jadi Puan, mungkin apakah barangkali di negara kita ni mempunyai masalah dalam penggunaan bahasa Melayu kita ni sehinggakan kita ni terfikir perlunya usaha dalam melestarikan bahasa Melayu itu dengan usaha yang lebihnya kita ni utuh lagi. Macam mana tu Puan? Okey, sebenarnya seperti Dr. Najib sendiri minggu lepas ada menyebutkan apakah mitos kepupusan bahasa Melayu itu mitos ataupun fakta. Betul. Saya sendiri pun memang pakar-pakar bahasa sendiri pun mengakui bukan ada bukti yang kita ni boleh mengatakan bahasa Melayu itu pupus. Sedangkan kita ni sendiri boleh memartabatkan ataupun melestarikan bahasa Melayu lebih ke depan. Dan pada masa yang sama penggunaan dari institusi ataupun badan seperti Dewan Bahasa sendiri pun memang sedaya upaya untuk mengekalkan pemartabatan atau melestarikan bahasa Melayu. Pelestarian artinya perlindungan daripada kemusnahan. So kita ni memang menjaga macam mana kita ni untuk mengukuhkan lagi ataupun mengekalkan penggunaan bahasa Melayu di negara ni. Betul. Pada masa yang sama memang secara anda langsung kita ni dah nampaklah kepupusan bahasa Melayu di negara ni. Walaupun di negara jiran seperti Malaysia, Indonesia, walaupun Singapura sendiri menggunakan Cina ataupun bahasa Inggeris jadi diorang punya bahasa kebangsaan, tapi bahasa Melayu memang masih digunakan. Tapi kita ni boleh tahu daripada melihat, mendengar, insting kita ni tu pun sudah tahu sebenarnya bahasa Melayu ni sudahnya orang macam mana tergugat sebenarnya. Pasal kita ni lebih banyak menggunakan bahasa ataupun dialek kita ni sendiri berbanding dengan bahasa Melayu standard. Tidak dinafikan. Saya sendiri dalam kajian saya yang selama 3 tahun lebih ni pun saya di Universiti Brunei Darussalam dan lebih berbelasan tahun di Dewan Bahasa, kami memang memerhatikan penggunaan bahasa Melayu. Sebenarnya memang tidak akan pupus. Tetapi bahasa Melayu apakah yang akan menjadi punahnya orang musnah? Kita ni jarang menggunakan bahasa Melayu standard sesama kita ni. Betul. Sebab sebenarnya saya sendiri pun sekarang ni bercampur aduk. Betul. Kita ni bukannya bahasa Melayu standard, kita ni memang dialek Melayu Brunei. Betul. Sepatutnya saya lebih menggunakan kita. BIS kita pun sebenarnya memang sudah dinaikkan kepada penggunaan bahasa Melayu standard, tapi BIS kita lebih banyak kita ni menggunakan omong kita ni saja kan, negara Brunei Darussalam. So macam penggunaan bahasa Melayu standard tu memang di sekolah pun memang makin komunikasi antara guru ataupun dengan murid, memang kita ni lebih banyak menggunakan dialek Melayu Brunei berbanding bahasa Melayu standard. Sebenarnya yang akan pupus bagi saya penggunaan bahasa Melayu standard. Sebab di negara Brunei Darussalam akan menggunakan bahasa Melayu standard dalam acara-acara resmi ataupun seperti ceramah, khutbah. Memang kita ni akan fokus kepada, kita ditumpukan kepada satu saya maksudkan ni skrip yang mana kita ni akan fokus ke sana. Kita ni ikut sejak memang dalam tulisan, dalam bahan-bahan terbitan kita ni akan menggunakan bahasa Melayu standard, tapi bukan dalam
verbal ataupun komunikasi kita ni seharian. Ya, tapi alhamdulillah berkesempatan juga untuk bersama dengan Yang Mulia Dr. Najib. Dapatan daripada kajian beliau mendapati bahawa itu hanyalah mitos mata-mata kepupusan bahasa Melayu itu ya. Jadi mudah-mudahan tidaklah ya hendaknya. Ada kesedaran juga di kalangan orang-orang kita ni ya untuk meneruskan usaha memartabatkan bahasa Melayu kita ini ya. Jadi mengapa tajuk ini bahasa Melayu, bahasa rasmi negara Brunei Darussalam menjadi isu perbincangan Puan sendiri? Okey, sebenarnya saya sendiri memang prihatin dengan penggunaan bahasa Melayu standard yang digunakan di negara ini. Pada masa yang sama seperti Dr. Najib katakan pun sebelum ini memang ada satu mitos dalam kepupusan bahasa Melayu. Tapi seperti yang saya tekankan tadi, memang mitos ataupun kepupusan bahasa Melayu tidak akan terjadi sebab kita ni masih bahasa Melayu apa sekalipun yang kita ni gunakan memang tetap bahasa Melayu. Cuma seperti yang saya katakan tadi, penggunaan bahasa Melayu standard ataupun bahasa Melayu ala Malaysia kita ni kalah. Sebab kita ni lebih kepada penggunaan dalam dokumen, skrip ataupun buku-buku memang kita ni akan menggunakan bahasa Melayu standard. Betul. Tapi dari segi percakapan tidak dalam mesyuarat, pada mulanya kita ni akan cuba menggunakan bahasa Melayu standard sepenuhnya. Tapi lama-kelamaan bila kita ni terasa janggal ataupun selesa sesama kita ni, secara dan langsung penggunaan dialek Melayu Brunei itu akan keluar. So macam sudah minum kita. Mana kita ni menggunakan kita sudah boleh kita minum sudah. Kita ni akan menggunakan jangkau rasanya ya. So macam penggunaan bahasa Melayu standard itu sebenarnya perlu kita ni kukuhkan sebab dalam Perlembagaan Negeri Brunei ataupun pindaan Perlembagaan Negeri Brunei 2004 pun memang mengatakan bahasa Melayu standard yang kita ni gunakan, dan pada masa yang sama jika memerlukan penggunaan bahasa Inggeris tidak jadi larang sebab masa ni pun dengan penggunaan bahasa Inggeris memang kita ni ke peringkat antarabangsa, penggunaan yang tertentu dalam sekolah pun kita menggunakan bahasa Inggeris. Cuma yang saya maksudkan masa ni bahasa Melayu standard yang perlu kita tekankan sama ada dalam dokumen resmi ataupun acara-acara resmi dan juga tidak resmi. Tapi tidak masalah sebenarnya seperti Dr. Najib katakan minggu lepas. Mitos kepupusan tu memang satu mitos lah, kepupusan bahasa Melayu tu. Sebab penggunaan yang saya tekankan di sini, penggunaan bahasa Melayu standard sesama kita ni. Kenapa kita ni kurang menggunakan bahasa Melayu standard? Cikgu dengan murid, diorang tidak akan menggunakan bahasa Melayu standard apabila berkomunikasi. Tetapi kita ni akan menyalahkan anak murid ataupun saya sendiri kadang menegur anak saya kalau yang menggunakan dalam karangan. Nama sayanya Muhammad Aris. Mama saya, mama bukan mama kita saya, mak ataupun ibu saya. Atau mau standard. Tapi kita ni menggunakan ataupun bercakap semaya, mama kemari ni, ani. So kita ni sendiri yang salah menggunakan kan. So macam pada pendapat saya sendiri pun dalam kajian saya pun mengatakan dalam bahasa komunikasi kita ni seharian, komunikasi ni memang kita ni lebih menumpukan atau memfokuskan kepada keeratan ataupun keakraban kita ni. Betul. Apa gunanya bahasa standard dan juga susah tetapi tidak difahami oleh anak-anak ini tadi. Mesejnya tidak sampai. Betul. Itu yang kadang-kadang kita ni lebih banyak menggunakan bahasa Melayu kita ni ya, dialek Melayu. Jadi apa yang dimaksudkan bahasa Melayu ala Malaysia tadi dalam konteks negara kita ni Brunei Darussalam? Seperti saya maklumkan tadi pada awalnya, memang penggunaan bahasa Melayu standard kita digunakan di negara Brunei Darussalam dan difahami. Dr. Yabid Alas sendiri pada tahun 2012 kalau saya tidak silap, beliau lebih banyak menggunakan bahasa Melayu ala Malaysia. Sebab di negara Malaysia, negara jiran kita ni menggunakan bahasa Melayu standard ini yang ada di dalam kamus. Sedangkan kita ni penggunaan bahasa Melayu standard tu menumpukan kepada kamus Dewan, gaya Dewan Bahasa KL, tata bahasa Dewan dari negara Malaysia sendiri. So di sana Dr. Yabid sendiri menekankan bahasa Melayu standard yang tadi gunakan di sini sama seperti bahasa Melayu ala Malaysia. Apabila kita ni di sana pun 2 tahun lepas atau 2 tahun lepas saya di sana membentang, lebih menggunakan bahasa standard ataupun kamus Dewan itu pun memang sudah faham. Tapi kadang-kadang kan apabila kita ni cakap semua sendiri, kita ni terkeluarkan dialek Melayu Brunei itu. Betul. Maaf puannya, tolong perlahan sikitnya, saya tidak fahamnya. Okey. Dan bila saya perlahan, saya tersasullah lagi masih dialek Melayu Brunei itu. Memang di Brunei-nya penggunaan bahasa sendiri itunya lebih
lebih mendalam lah, hanya lebih lancarnya daripada bahasa Melayu standard. Saya terangkanlah, penggunaan bahasa Melayu standard memang kami gunakan, tapi cuma lebih banyak kepada dokumen ataupun acara-acara rasmi tertentu. Tetapi kata saya, kalau berjumpa sesama sendiri, kami lebih selesa menggunakan dialek kami sendiri, terutama dialek Melayu Brunei. Tapi sayangnya lebih suka kajian aninya kepada dialek Melayu Brunei. Memanglah kata saya, macam arwah Profesor Madya Dr. Haji Jaluddin, ragam-ragam dialek Brunei, kalau saya tidak silap, buku beliau memang laris dijual sebab negara-negara lain memang banyak membuat kajian mengenai dialek Melayu Brunei. Sebab itu sebenarnya dalam Mabim memang dinaikkan taraf dialek Melayu Brunei ini, kita diserapkan sedikit ataupun mengambil sedikit untuk dijadikan satu bahasa Melayu standard, yang mana seperti saya katakan, istilah mengungkayahkan memang tidak lagi janggal digunakan pada masa ini. Alhamdulillah. Jadi mungkin untuk memastikan lagi ya, bahasa Melayu ini dikekalkan ataupun diamalkan. Jadi apakah mungkin daripada Dewan Bahasa dan Pustaka dalam sama-samanya kita ini melestarikan bahasa Melayu di negara ini, mungkin apakah antaranya peranan ataupun usaha yang telah pun dilaksanakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka? Okey, terima kasih. Memang seperti bis kita maklum pun, DBP memang sebagai satu jabatan yang menjalankan dan mendaulatkan bahasa Melayu pada masa ini. Dan pada masa yang sama, sejak penubuhan DBP juga, Perlembagaan Negeri Brunei, tahun 1959 dalam bab 282/1, memang jabatan ataupun Dewan Bahasa sendiri memegang amanah dalam memertabatkan, mendaulatkan bahasa Melayu. Dan pada masa ini juga teras DBP sendiri memang kami membuat penyelidikan, pendokumentasian, sama ada daripada bahasa, sastra, perpustakaan dan juga penerbitan. Melalui penerbitanlah kami akan boleh mengekalkan penggunaan bahasa Melayu itu sendiri. Dan pada masa yang sama pun, ketika ini memang dalam saranan Ke Bawah Duli pun, titah Ke Bawah Duli menyarankan untuk kita ni lebih mendalam membuat penyelidikan bahasa Melayu. Dan alhamdulillah, insya-Allah kamus-kamus dialek pun akan diperbaharui ataupun ditambah lagi. Sebelum ini memang ada 7 dialek sudah ada yang diorang kaji, tapi masa ini memang ada penambahan-penambahan istilah tertentu. Dan pada masa yang sama, selain daripada menerbitkan buku kamus, insya-Allah masih lagi dalam penyelidikan ataupun kajian masa ini macam mana penggunaan bahasa Melayu yang ada pada masa ini. Dan seperti kajian saya yang saya buat pada masa ini pun, apakah bahasa Melayu standard ataupun dialek kita ni sendiri yang lebih banyak digunakan. Tapi memang seperti saya maklumkan tadi juga kan, apa-apa bahasa Melayu sekalipun yang kita ni guna pakai, sememangnya tetap bahasa Melayu. Cuma jangan sampai kepupusan ataupun generasi muda tidak menggunakan bahasa Melayu, lebih banyak menggunakan bahasa asing, itu memang kita yang takutlah. Tapi alhamdulillah masa ni bahasa Melayu itu memang masih digunakan, sama ada bahasa Melayu standard ataupun dialek-dialek kita ni memang masih digunakan. Itu memang satu kajian yang alhamdulillah yang dapat diambil. Bila kita ni mengajarkan kajian pun memang bahasa Melayu lebih banyak digunakan berbanding bahasa asing. Baik, alhamdulillah ya. Ribuan terima kasih kita ucapkan ya buat tetamu undangan kita ya pada pagi ini yang telah pun bersedia bincangkan satu topik yang cukup menarik untuk kita ketahui bersama, bahasa Melayu, bahasa rasmi negara Brunei Darussalam ya. Rupa-rupanya yang ditekan-tekankan adalah mengenai dengan bahasa Melayu standard ya, yang sepatutnya kita ni gunakan. Baik, terima kasih puan. Insya-Allah ada kesempatan kita akan bersama lagi di lain waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Insya-Allah.